An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Hadis riwayat Abu Daud daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, maknanya Allah redha ke atasnya. Nah, radhiyallahu anhu, Allah redha ke atas Zaid bin Sabit. Ini di antara sahabat-sahabat yang ada gelaran, radhiyallahu anhu. Kalau kita ni mana ada orang panggil Ustaz Sarilung radhiyallahu anhu. Kita hanya sekadar rahimahullahu taala. Moga-moga Allah merahmatinya. Dia ada beza. Moga-moga Allah merahmati. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi tinggilah, sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Allah menyerikan seseorang yang mendengar sesuatu hadis daripada kami, lalu dia menghafalnya sehingga dia menyampaikannya kepada orang lain. Kemungkinan orang yang meriwayatkan suatu hadis kepada orang yang lebih memahami daripadanya, dan kemungkinan juga orang yang membawa satu hadis tidak memahaminya. Riwayat Abu Daud. Keterangan di sini ada perkataan nadharallah, yakni menyerikan, mengelokkan akhlak dan meninggikan darjat. Ini di antara kelebihan orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun tawan agama. Ilmu dunia penting, tapi ilmu agama ni lebih penting. Lagi akan datang ada hadis lain. Jadi makna di antaranya faedah menyampaikan ilmu atau menuntut ilmu, dia kata mengelokkan akhlak, yakni mengelokkan budi pekerti dan meninggikan darjat. Dalam Quran ada, dalam surah Mujadalah, surah ke-58 Mujadalah ayat ke-11, sebagai dalil bahawasanya orang yang ada ilmu ni Allah tinggikan darjatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum tu. Ayat berapa? Betul lah ayat 11. Walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Apapun saya ingin ulang sekali lagi lah. Dia apapun dia bermula dengan ilmu dulu. Ilmu kemudian iman. Ada ilmu, ada kepercayaan, yang pasti menyusul ialah amalan. Ilmu, iman, amal. Mana dalil? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana tuan-tuan sedia maklum peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang berlaku? Pembedahan dada. Di mana Nabi menyatakan, saya cuba ingat panjang enggak ini pun. Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibril alaihi salam fa farraja as-sadr thumma wasalahu min ma'i Zamzam thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghaha fi sadri thumma atbaqahu. Itu hadis dia. Hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud
bumbung rumahku terbuka. Dan ketika itu aku berada di Mekah. Lalu turun Jibril alaihissalam, masuk ke dalam rumahku melalui bumbung yang terbuka tadi. Apa yang dia buat? Dibelahnya dadaku. Kemudian dikeluarkan hatiku, dibersih, dicuci dengan air zam-zam. Kemudian Jibril datang sekali lagi padaku dengan membawa dulang emas. Dan dalam dulang tersebut ada dua perkara. Pertama, hikmah. Hikmah makna ilmu. Yang kedua, iman. Lalu dituangkan. Yang dituangkan, yang pertama sekali dituang ke dalam dadaku ialah hikmah, ilmu dulu. Kemudian baru dituang ke iman. Nah, itu dalil. Dengan ilmu akan timbullah kepercayaan ataupun keyakinan. Hasil keyakinan itulah seseorang akan beramal. Nah, jadi kalau tanpa ilmu kita beramal itu tak betul. Banyak hadis yang mencela sedemikian rupa. Apa pun bermula dengan ilmu dulu. Baik, kita tak ada ilmu, tak kenal Tuhan, macam mana kita sembah dah? Itu masalah. Mengelakkan akhlak dan meninggikan darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mujadalah surah 58 ayat ke-11. Dalil. Menyerikan makna mengelakkan akhlak dengan ilmu ni. Akhlak jadi elok dan meninggikan darjat seseorang. Hadis ini menunjukkan wajibnya menuntut ilmu. Ini kita tengok sebelah lagi. Sebab tu malam ni saya baca dua. Hadis ini menunjukkan wajibnya menuntut ilmu, tafaqquh, bersungguh-sungguh mengkaji makna hadis dan merumuskan perkara yang tersingkap di sebalik suatu hadis. Ini bukan bidang kemampuan saya ataupun tuan-tuan. Sebab tu tak boleh tolak ulama. Ulama pun tak sama. Ada yang faqih dalam bidang tafsir Quran, tapi mereka lemah dalam bidang hadis. Ada yang mahir hadis, mereka kurang pula dalam pentafsiran ayat-ayat Quran. Jadi kita yang bukan ulama ni duduk diam sudah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau ini dua bidang, tafsir pun pandai, hadis pun pandai. Payah juga nak jumpa macam tu. Setahu saya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia mahir bidang hadis, tapi tak pernah dengar pun cerita dia tafsir ayat-ayat Quran. Jadi apa pun yang kita dapat kefahaman tentang Islam hari ini, kesemuanya datang daripada pandangan ulama. Depa mengaji bidang bahasa Arab, depa faham ayat Quran apa dia apa, depa buat kajian, depa buat penelitian, akhirnya depa nak tafsir, depa istikharah dulu. Kita tak payah istikharah, kita mengeroh ya. Tidur berumrah mengeroh, bangkit baca kitab, selesai. Dia dah dapat dah ilham tu pun, dia nak tafsir sesuatu ayat atau dia nak syarah sesebuah hadis, dia tanya Tuhan dulu, betul ke tak? Sebab tu kita jangan hina para ulama. Kalau bukan kerana mereka, tak tahulah apa nak jadi kat kita. Jadi dia kata sini, hadis ini menunjukkan wajibnya menuntut ilmu, tafaqquh, cuba memahamilah, bersungguh-sungguh mengkaji makna hadis dan merumuskan perkara yang tersingkat di sebalik suatu hadis. Sebab tu saya di rumah ni saya ada kitab hadis Riyadhus Shalihin ni, yang mana syarahannya oleh satu ulama Syria, satu ulama Arab Saudi. Ulama Arab Saudi ni Wahabi kan? Tapi saya tak kisahlah dia Wahabi ke apa. Yang penting saya nak tengok apa huraiannya. Kalau nampak huraian pelik, kita duduk diam sudahlah. Itu pandangan dia. Kita siapa nak condemn dah? Kan di rumah saya ada kitab Arab, Kitab Tauhid, yang membicarakan tentang iman. Ulama Wahabi yang cukup tegas. Ada perkara-perkara yang membatalkan iman dan Islam. Kita baca, Masya Allah, cukup jelas. Jadi saat kita nak tolak dia, kita siapa? Seorang tu nama apa? Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, ulama Arab Saudi.
Beliau membahaskan sebagai contohlah perkara-perkara yang membatalkan iman dan Islam. Salah satu yang beliau kemukakan ialah siapa-siapa menyatakan boleh, tak salah berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia, maka kafirlah. Jangan main-main tu. Tu ulama Wahabi Arab Saudi, Wahabi Malaysia cerai, benda-benda tu tak cakap langsung. Wahabi di Malaysia ni dia duduk sibuk dengan benda-benda remeh-temeh. Nah, nak kiam tak mana, nak takbir mana, benda tu tak ada masalah, bukan rosak akidah. Kenapa benda yang rosak akidah hang tak bahas? Sebab tu saya tak setuju dengan mereka ni. Kan? Depa pun tak kenal kat aku. Kan? Apa tak kenal mai aku nak dengar hujah hangpa. Kan? Benda akidah benda penting, macam contohlah, bukan nak masuk politik, tapi lebih kurang macam tu. Baru-baru ni apa yang berlaku dalam negara kita? Tuan-tuan. Nah, Festival Tattoo 2019. Mana ulama-ulama Malaysia? Semua tak bercakap. Kira pakai seluar dalam dah. Syekh tak tengok Depa tak hantar. Depa hantar mai kat aku. Aku tak tengok, aku relin dah. Ini warak apa sih? Dia nak tanya ulama-ulama Wahabi, ulama Malaysia ni. Sehingga ada yang memberi pandangan, tuan-tuan. Tadi saya baca dalam Quran. Dia pandangan di antaranya dia kata, biar pergi kat depa sebab depa buat dalam bangunan yang tertutup. Muka surat 408 ni. Suratul Anfal surah 8 ayat 25. Tadi kita dengar. Depa tak usah sembang kemas, ulama bahas dah. Sekiranya kita membiarkan maksiat berleluasa, apa yang bakal menimpa kehidupan kita? Dia boleh kata macam tu. Depa buat dalam bangunan yang tertutup tu, depa punya pasal. Beberapa bulan dulu, tahun ni lah, bulan 6 atau bulan 7, begitu juga seorang menteri keluar kenyataan isu LGBT. Dia kata LGBT ni dia nak bermaksiat behind closed doors, secara tertutup. Itu hak depa, hak asasi manusia. Kalau orang kafir cakap macam tu, saya boleh terima. Kita orang Islam tak boleh cakap macam tu. Kemungkaran ni wajib dibenteras, bukan sunat. Sunat dah bang, masa kecil tu. Kan? Nah, wajib. Asal apa? Dengar hujah saya, dengar hadis, dengar ayat Quran. Ni Wahabi bukan nak cakap macam ni. Ni Wahabi Malaysia ni. Kan? Tu pun Allah ada pengikut tu, kuasa pelik. Kotlah ustaz dia tu kemas sangat ayat Quran ke hadis, ingat perang tak tahu mana pun ayat Quran out terus. Kan? Kita alhamdulillah dengan muka surat ni. Muka surat 48 tu Imam. Surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 25. Tu Imam ingat tak ayat tu? Nak bagi RM200 ni. Tu Imam surenda awal. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazi nazalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksudnya, dan takutlah kamu akan fitnah, bala yang bukan hanya akan menimpa golongan yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua secara umum. Dan ketahuilah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih sekali.